الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Insya 829 Insya 829 Sekarang 753 Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, tuan guru yang dihormati sekalian. Jadi alhamdulillah sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Bukanlah saya akan baca kitab, cuma saya ambil petikan dari kitab Fathiyah Khan, Al-Ustaz Fathiyah Khan, kitab Madza Ya'ni Intima'il Islam. Saya ambil sikit lah ya. Ada orang baca kitab tu sini? Tak ada dia. Jadi dalam kitab tu saya ambil part Madza Ya'ni Intima'il Islam. Apakah makna bahasa Arab tu madza ya'ni intima'i al-Islam? Apakah maknanya kita ni memeluk Islam? Tu. Jadi kitab tu dia tanya kita, apakah makna kita peluk Islam? Kita beragama Islam. Jadi kadang-kadang kata Al-Ustaz Fathiyah Khan, dia kata manusia ni bila dia lahir ke dunia, ibu dia Islam, ayah dia Islam, dia pun Islam, agama Islam. Jadi itu kita panggil Islam lah. Dia memang Islam. Kalau dia mengucap pelak lepas tu dia beramal ibadat sembahyang cukup dengan makna yang betul, memang dia intimak betul, memang beragama Islam. Alhamdulillah. Kadang-kadang ibu bapa Islam, lepas tu anak dah tahu, ngucap pun tak tahu, ngucap tak tahu, banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sembahyang apa telah lagi lah dah, sembahyang tak tahu, berakna dah kata. Saya balik sini jumpa dengan orang lama lah. Dia kata, Ustaz, dia kata masyarakat remaja sekarang ni, dia kata, Ustaz, kalau yang semayang, ayalah saya pergi ke Kuala Terengganu baru ni, ada seorang tu, dia bagi tahu saya, Ustaz, sebab anak-anak buah dia ni, dia jagalah. Dia kata, Ustaz, budak-budak sekarang ni kata kalau dia tu semayang, lepas tu tak mengisap dada. Alhamdulillah, dia semayang tak mengisap dada. Mana semayang tu, semayang lah, mana tak mari sejik, semayang di rumah lah. Tu, semayang di rumah. Alhamdulillah. Gitu. Siapa tak tu? Maknanya sekarang madza ya'ni intimal Islam. Ustaz Fathiyah Khan dia nak beritahu, maknanya kalau orang tu dia seorang Islam, dia perlu Islam betul, dia kena betul-betul Islam pada akidah dia, akidah pegangan dia. Pegangan ni apa? Keimanan lah. Akidah yang berkaitan dengan keimanan, percayaan.
percaya kepada Allah Subhanahu Taala. Allah tak nampak. Allah tak nampak. Macam mana ni? Bila tak nampak, susah selalu dah. Macam orang kata kita lah, kalau lalu jalan traffic light tak ada polis, tak ada apa. Polis tak ada, tak nampak. Langgar lah. Langgar. Tu. Kalau Allah juga begitu. Kita tak nampak dia langgar. Langgar hukum Allah. Langgar, tak semayang, tak apa sebab tak nampak. Sebenarnya yang tak nampak tu bukan tak ada. Kita nampak elektrik. Tak nampak mengalir dalam tu kan. Tak nampak tapi ada tak elektrik? Ada. Darah hawa ni. Tak nampak tapi ada. Yang tidak nampak tidak semestinya tidak ada. Tu. Jadi di sini Al-Ustaz fahayakan dalam kitab dia ni nak beritahu makna kita kalau kita intimat Islam, kita perlu Islam, mesti Islam pada akidah kita yang sebenar. Akidah mesti Islam. Mesti Islam pada akidah dia, mesti Islam pada ibadat dia, sembahyang. Sembahyang dia kena apa suruh Allah Subhanahu Wa Taala dia kena buat. Apa larangan dia kena buat. Kita lah maknanya kena buat. Sistem tu kita kena ikut. Kenapa manusia pada hari ini peraturan yang manusia buat atas dunia dia boleh ikut. Kalau jalan atas jalan raya, kereta kalau steering dia belah kanan, tahu? Lori bah di Malaysia steering belah kanan, kita di Mesir steering belah kiri, betul tak belah kanan? Tak ingat dah tadi saya naik kereta. Belah kanan je. Belah kanan. Kita driver dekat Mesir tu belah kiri. Bila atas jalan raya kita lalu ikut ni lah. Ikut kiri ni lah. Tu. Sebab steering belah kanan. Boleh ke kita langgar? Kita masuk jalan belah kanan tu. Jalan orang. Accident. Tak boleh. Tak boleh langgar gitu. Kena ikut sistem yang dibuat oleh kerajaan. Lalu jalan tu. Kalau lalu dia jalan orang, mesti accident, langgar lah. Sebab dia mati. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurunkan sistem dan peraturan dia. Mesti ikut. Berapa kerak sangat manusia atas dunia ni ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada di surau, alhamdulillah. Yang ada di tengah-tengah jalan tu, tak tahulah kalau sembahyang di kedai restoran, kita duduk sampai waktu maghrib. Sampai di Dungung, kita duduk situlah. Daripada pukul 6.30 duduk makan. Lepas tu orang azan. Nak balik tang ke mama ni, kita pun keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun keluar. Masuk dalam kereta nak balik ke Maman. Tengah jalan nak semayang dekat Petronas lah. Tapi apa yang berlaku, bila kita nak keluar daripada kedai tu, berpusu-pusu pula kereta mari. Dia berkeluarga. Siapa kedai nak makan. Nak makan tu macam mana solat maghrib ni? Mungkin dia orang musafir juga ke? Ataupun orang tempatan. Kalau orang musafir tak apalah, dia boleh jamu. Kalau orang tempatan mari ngemotor gendong, tinggal solat rasa tu. Husnuzon, dia sembahyang di kedai lah. Tu. Ni. Jadi yang mula-mula sekali kita nak baca ayat Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar jihad, berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Washtabakum, dia yang telah memilih kamu semua. Wama ja'ala 'alaikum min haraj, dan tidaklah dia menjadikan kamu ke atas kamu dari satu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, itulah agama bapa kamu Ibrahim. Ikutlah agama bapa kamu Ibrahim. Wasammakumul muslimin, dialah yang menamakan kamu
orang-orang Islam min qabl, sebelum itu. Wa fi hadha, dan di dalam Al-Quran, dan begitu juga di dalam Al-Quran ini jugalah, liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi ke atas kamu. Wa takunu syuhadaan 'alan nas, dan kamu menjadi saksi ke atas segenap manusia. Wa aqimus shalah, tengok, wa aqimus shalah, ini suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mula-mula ayat wajahidu fi sabilillahi haqqa jihad, suruhan. Di sini fa'il al-amru. Kalau bahasa Malaysia kita orang Malaysia belajar bahasa Malaysia, kalau cikgu-cikgu dia tahu ayat perintah. Ayat perintah, makan. Ya. Berjihadlah di dalam Al-Quran, wajahidu, berjihadlah, suruhan daripada Allah. Suruh berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sistem-sistem yang Allah Taala suruh buat. Berjihad dengan macam-macam. Berjihad dengan harta kita. Kadang-kadang awak sayang nak punya harta. Satu suruhan. Kena buatlah, kena buat, ya. Hizbul Muslimin, parti Islam, bantu dia, ya, bagi duit. Kalau kita ada gaji sebulan 100, masuk ke cawangan, masuk, bagi, ya. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi, berjihadlah kamu dengan sebenar-benar jihad. Ini kalau kita tak bagi sikit pun tak tahulah. Perjuangan Islam memerlukan ekonomi yang kuat. Tak ada ekonomi tak boleh bergerak. Kitalah orang-orang Islam yang perlu membantu. Bagi sikit-sikit seorang. Anak Arab ke orang tu sama tak boleh. Semua fardu. Semua kita individu ni bagi sikit. Nak bagi siapa, bagi ke orang situlah yang menguruskan perjuangan Hizbul Islam itu, ya, bagi. Pergi jumpa. Saya nak salur ke mana ni? Bulanan saya nak bagi 100. Orang gaji 2,000 bagilah 100 deh. Kalau gaji 10 takkan 100 juga. Ada haqqa jihad, sebenar-benar perjuangan, berjihad. Bagi lebih 10,000 bagi 1,000. 10% dah. Berjuang dengan tenaga, tak ada pitih. Dengan tenaga dia ada, boleh buat kerja dan sebagainya. Dia tidak ada tenaga, tak boleh. Kaki dia tak boleh bergerak, duit tak ada, tapi otak dia ada. Dia boleh IT, guna IT dia, ya. Washtabakum, dan wa aqimus solat, dirikan solat, sembahyang. Dirikan sembahyang. Ini kita kena buat. Ni ramalah kita buat semua dah. Ya, sembahyang. Tapi yang atas tadi jarang-jarang orang faham. Ya. Wa atawuz zakah, dan berikan zakat, keluarkan zakat. Keluar zakat. Zakat wajib. Rukun Islam yang ketiga dah. Selepas dia mengucap 2 kalimah syahadat, yang kedua menunaikan solat, yang ketiga tunaikan solat dan beri zakat. Keluarkan zakat. Zakat, kadang-kadang ada orang tak keluar zakat. Kalau tak keluar zakat ni, boleh pergi ke tempat kita di Mesir, boleh tengoklah macam mana laut mati. Harta korun diterbalikkan. Laut atas. Jadi laut, harta bawah. Ya kata Allahu a'lam, tapi kita start daripada laut mati, laut dia tu yang ditenggelamkan harta dia, kita berjalan drive sampai ke ujung 60 km. Jauh juga. Jauh juga. Kalau nak pergi boleh. InsyaAllah kita boleh bawa jalan. Tu. Orang tak keluar zakat. Zakat ni wajib. Zakat dengan sedekah lainnya. Sedekah di dalam Al-Quran dia ada 2. Sedekah wajib dan sedekah mutatawwa. Mana sedekah volunteer. Sedekah wajib zakat tadilah, zakat fitrah selepas Ramadan lagi. Sedekah zakat yang difardukan ke atas setiap orang kalau dia cukup haul. Setahun dia sipang duit tu.
Lepas tu cukup pula nisab. Berapa sekarang dia 20 misqal emas. Kalau lah kata 20,000, dia ada 20,000 tu sepanjang 1 tahun dia ada simpan kena zakat. Keluar zakat wajib bukan sunat. Nak wi siapa tu tak apalah, wi asnah dia lah tepat. Pelajar ke banyak Ibnu Sabil Ibnu Sabil pelajar orang raya susah, wa fi sabilillah, orang yang berjuang, al-fuqara wal masakin. Sebab tu kita tengok tempat kita ni tak maju orang-orang Islam. Fuqara dan masakin banyak sangat. Siapa kita dengar dak atur anak sekolah, dia tak ada duit, gaji berapa sangat, 1,200, 1,500. Pak kita ni lah 11 umur, 2,000 gaji rasa banyak dah dia ni. Tapi dia anak 3 orang. Kita tanya berapa tak sekolah, duit tak ada. Berapa yuran? 120. Jadi kita orang-orang yang ada duit, kita bantu dia. Kita tak bantu direct, kita keluarkan yang kita tu bagi. Kalau semua sekali faham Islam ini, alhamdulillah. Ini Islam pada ibadat zakat. Ibadat zakat je. Kena keluar zakat wajib bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, adik-beradik kita, orang-orang kita kena berani kadang-kadang tu dah. Kita sendiri pun takut nak royak ke adik-beradik ikut, dia kata lain pula, nak kesempatan dan sebagainya. Tu bagi tahu zakat ni wajib. Zakat yang wajib yang itulah kita apa? Cukup haul, cukup nisab. Zakat pendapatan. Ada ulama kata sebulan tu kalau dia kumpul-kumpul 4,000 dia gaji dia, setahun 12 kali 12, 48,000. Nisab tadi zakat hak dia kalau kamu dah ada 20 dah kena zakat. Mana 48 tadi lebih dah lah. Tahu? Kena zakat dah tu. 2.5%, 2.5% kena bagi. 2.5% keluarkan. Dan dia boleh keluar. Sebahagian ulama mengatakan sebulan tu boleh dah cabut situ. 4,100 dia keluar zakat dia. Tiap-tiap bulan. Ni zakat atau zakat. Tu zakat. Bila kita minta untuk pelajar, untuk sekolah-sekolah, untuk bina masjid, kalau ada zakat-zakat bolehlah bagi ke pelajar ni, bolehlah buat ni, boleh ni, tolong bantu sikit orang miskin ni, bagi kepada kita. Misalnya dia kata minta maaf, saya baru keluar zakat. Yalah, tu zakat dia. Kalau ada sedekah jariah, yang tu wajib. Tapi sedekah itu adalah volunteer daripada kita. Hak tu hak wajib kita lepas dah untuk diri kita. Kita ada banyak lagi 100,000, 200,000 dalam bank. Keluarkan sedekah. Tak wajib dah ni, tapi ini sedekah. Sedekah ni lah yang boleh bantu kita di dalam kubur kita esok-esok. Di akhirat esok-esok, sedekah ni lah. Yang lain hak wajib macam semayang tadi tu lepas. Tapi sedekah hak ni yang bawa kita, yang jaga kita dalam kubur esok-esok. Masya-Allah. Ramai orang keliru. Saya zakat baru keluar kemarin Ustaz. Minta maaf. Minta maaf. Kita pun menung. Tu zakat wajib kita kata. Ni kalau ada sedekah-sedekah pun tak apa. Sedekah ada bagus ni. Sedekah bagus ni. Ada setengah orang tu dia suka bersedekah sebahagian daripada harta dia. Ada 1,500 dia. Allah akan ganti. Mana qasamalu min sadaqah. Lalu ayat Allah tersebut. Tidak berkurang harta itu dengan sebab kita bersedekah. Masya-Allah. Kamu bersedekah, Allah ganti kamu 10. Yakin je kepada Nabi. Yakin. Nabi kata tu, kamu yakin je. Kita yakin je. Insya-Allah lah. Yang masalah ni tidak yakin. Tu tak yakin. Betul tak ni betul? Ada. Tu. Jadi yakin. Saya pun kadang-kadang begitu, tak ada duit ya. Tapi kalau orang tengok-tengok tu, orang susah tengok tu, orang bagi kita, pasal kita pelajar, kita PT tak ada, kerja tak ada deh. Orang bagi kita. Dia kata, Ustaz, ambil ni 150 tak? Tak ada sikit sedekah. Ke Ustaz lah.
Adapun zakat dia kata, kalau tak dalam poket. Tengok-tengok orang tu susah. Hak duit ni kita bagilah ke dia. Kurang dalam aku ni. Tak ada. Bagi ke dia, bagi ke orang hak susah tadi. Tapi yakin ada gati dia. Sekejap mari 1,500 pula. 10 kali ganda. Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana qasamalum min sadaqah, ya, basdaqah, sadaqatun jariyah. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu min thalath. Selalu saya sebut hadis ni masyhur dan famous. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati seorang manusia itu, anak Adam, inqata', mati dah si fulan ni, putus dah amalan dia, tak boleh buat apa-apa dah, dia mati dah. Masa nazak tu tak boleh buat gapo dah. Kadang-kadang kita nak suruh dia mengucap pun tak boleh dah. Inqata' amaluhu illa min salah. Amal tak boleh buat dah, tidak boleh buat. Illa min salas, kecuali 3 perkara saja yang boleh menyambung pahala dia tu ke dalam alam barzakh. 3 saja yang boleh bantu lepas dia mati tu, 3 saja. Boleh bawa ke mati dan boleh bawa ke akhirat. Dah lain-lain tak boleh buat dah. Ada? Tak boleh dah. Nak buat apa lagi, sudah mati. Sadaqatun jariyah, kata Nabi. Sadaqatun jariyah. Yang pertama, ilmun yuntafa' bihi wa ilmun yuntafa' bihi. Sedekah jariyah yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimanfaati. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Jadi kita ada berapa tu? Ada belaka tak kita tiga-tiga tu? Fikir-fikirkanlah, ya. Sedekah jariyah sikit pun sedekah. Kalau kita ada sikit, buat cara sikit, ya. Dan dalam Al-Quran disebut orang yang bakhil. Bakhil disebut bakhil terus. Jadi sifat yang bakhil ada sifat yang tidak molek, yang tidak elok. Kita cuba praktis, latih diri. Kalau kita rasa berat, aku pergilah, yakinlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Memang satu-satu benda yang kita tak biasa, kita rasa berat, tapi kita praktis, kita cuba-cuba, ya. Macam kita bangun malam lah. Bangun malam ni payah. Malam ni nak buat sekali, ya. Bangun malam, qiyamul lail, Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail, ya. Sunat witir 3 rakaat Nabi tidak pernah tinggal. Witir, ya. 11 rakaat Nabi buat bangun malam. Bangun malam witir 11 rakaat. Kita buat, latih diri. Jumpa orang bisalam, assalamualaikum, payah ni. Kadang-kadang orang dah kenal. Man ta'rifu wa man lam ta'rif. Orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Tapi orang Islam lah, bisalam. Kadang-kadang kita juga tak kenal, tak bisalam. Tak. Jumpa orang kenal, assalamualaikum. Ni tak kenal, jalan je. Sisi-sisi kan. Tu. Jadi bisalam. Payah praktis. Assalamualaikum. Dia malu sekali lah. Ada. Jadi sedekah jariyah yang pertama. Dalam Al-Quran, dalam surah yang kita baca waktu subuh pagi tadi tau, surah Sajdah, dia ada sebut kisah yang mana orang mati ni, kalau dia dimatikan, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia semula, dia nak buat amalan. Amalan apa? Kalau bolehlah aku bangkit, aku akan bersedekah. Makna sedekah ini adalah satu amalan yang hebat, maha hebat. Ini sedekah. Tadi zakat. Zakat tu wajib, ya. Sedekah. Jadi dalam Islam Al-Quran dia ada 2, sedekah yang wajib dengan sedekah yang sunat. Jadi yang dimasukkan di sini sedekahun jariyah, sedekah yang sunat tadi, sedekah yang mengalir ke dalam kubur kita, jariyatun,
Jariah ni jara, yajri, mengalir. Mengalir semua. Kalau kita bagilah orang nak apa ni, bagi kepada fuqara wa masakin. Minta berah. Wah mari berah banyak-banyak sini. Tembung sini. Bahagian kita ada situ. Sampai ke orang miskin. Sedekah kita itu mengalir sampai kepada kita dalam hati. Yajri jariah. Nak tiang weh, wak mari tiang. Nak bata, wak mari bata. Wak mari. Tak boleh wak mari beri duit. Duit itu bina masjid. Duit itu untuk program, untuk Islam. Digunakan untuk Islam, mengalir kepada kita selama mana ia Islam itu bangkit. Ya? Itu mengalir sedekah jariah. Orang mengaji beri. Dia jadi ulama. Jadi ulama. Balik dia mengajar orang. Berapa orang yang mengajar? 100 orang, 200 orang anak murid. Anak murid pula jadi guru pula, jadi syekh-syekh pula. Kita sumbangkan untuk dia. Ya? Maknanya kita seolah-olah kita yang mengajar. Dalam kubur orang tu mengajar, memahamkan masyarakat, rakyat, manusia di atas muka bumi sehingga menjadi baik dengan sebab asbab kita menyumbang tadi. Mengalir yang dia buat kebaikan tadi mengalir kepada kita, samalah macam kita. Itu sedekahun jariyah. Masya-Allah. Rasa nak bersedekah selalu buat saya. Duit ada. Itulah sedekahun jariyah wa ilmu yuntafa' bihi. Ilmu yang dimanfaati. Masuk juga dalam kubur kita. Kita mengajar orang. Mengajar anak-anak kita. Anak-anak tu mengajar. Jangan beri orang lain dulu jadi tok guru. Kita dulu jadi tok guru kepada anak-anak kita ni. Ayah, mak, nenek, atuk, ajar Quran kepada anak kita. Biar anak kita faham dengan kita dulu kalau boleh. Tak boleh, kita aturlah kepada guru-guru. Tu. Ilmu yang tafa'i. Masuk dalam kubur kita. Yang kita mengajar tu. Dan seterusnya. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang berdoa kepada ibu bapanya dalam kubur. Jadi anak-anak kadang-kadang lupa kepada ayah dia. Ayah tak ada masa tu lah. Masa tahlil tu je lah dia ingatnya. Tapi waktu-waktu lain, semayang di waktu, tak doa kepada ibu dan bapa yang sudah mati. Berdoa kepada ibu bapa. Kita berdoa kepada ibu bapa kita, esok-esok anak kita akan berdoa untuk kita pula. Al-jaza' min jinsil amal, kata ulama. Balasan serupa yang kita buat. Kita buat ke ayah kita, anak kita akan buat kepada kita juga. Ya, yakin. Yakinlah. Jadi anak yang soleh yang berdoa untuk kita dalam kubur. Itu salah satu yang sampai kepada kita. Dan ni sampai direct. Kalau orang lain maknanya ulama khilaf, ada sampai ada. Tapi orang lain pun boleh berdoa untuk kita, tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah kita kepada sahabat kita, kepada orang yang kita kenali. Kita berdoa ajalah. Dan doa tak semestinya di tikus jadah. Tak semestinya selepas sembahyang 5 waktu. Masa kita duduk buat kerja, kita teringat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr wa azabin nar. Tapi kadang-kadang kita tengah-tengah, kita ni maknanya yang tengah waktu lain kita agak-agak lupalah, ya. Kadang kita buat kerja. Oleh kerana itu sepaling-paling kurang anak-anak 5 waktu tu doalah untuk ayah. Selitkan satu doa untuk ayah. Lepas kita doa semua sekali untuk dunia, untuk kita, untuk sahabat-sahabat kita, ayah kita letaklah di akhir sekali. Semayang zuhur sekarang, semayang isyak sekarang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa adkhilhul jannah. Siapa saya? Dia siapa? Anak tu doa kaya dalam kubur tu, ayah, ya Allah, siapa kasih wakalan. Macam ayah pergi menoreh kita lah. Pergi menoreh kita. Pukul 11 tu menoreh. Anak pergi atur makanan dia. Wah, ni tak siapa-siapa lagi makanan ni. Tengah hari dah ni.
Zaman-zaman dululah, zaman dulu. Zaman ni anak-anak mana ada dah orang getah ayah tu. Tu. Zaman ni jolok kelapa sawit lah pula kan. Banyaklah. Jadi zaman dulu ayah kita ni orang getah. Tu nak ceritanya. Kat Pulau Ulu tu. Jadi tengah hari kakak pergi ataslah. Jadi ayah kata gua ni tak siapa lagi ni. Bekalan nasi dia tu ngari kan. Jadi tak siapa. Gitu juga ayah dalam kubur. Mana anak-anak aku ni. Seorang engineer, seorang arkitek, seorang doktor, seorang lagi makman. Hanya anak 7 orang. Tapi seorang pun dah atur doa kaya. Dah atur ke mak. Sedih betul lah. Hak ustaz seorang tu dah doa ke mak ayah dia. Ya. Jadi kita kena ingatlah. Doa lah. 5 waktu kita doa untuk ayah dan ibu kita. Dan waladun salihun yad'u lahu. Dah ada orang tanya pula kita pun dah nak tanya Syekh di sana. InsyaAllah balik ni kita akan tanya soalan. Ada dah ustaz-ustaz jawab sini. Dah kalau dia kata saya ni dak soleh mana? Anak ni, ayah mati. Saya ni dak soleh mana? Tak baik mana? Saya nak doa guna ke ayah saya? Kata Nabi, waladun salihun yad'u lahu. Waktu siapa? Saya ni dak soleh. Susah juga nak jawab ni. Tak apalah saya jawab betul ke tidak, nanti kita tanya semula. Maknanya awak tu berdoa untuk ayah awak, mana awak tu baik lah tu. Awak tu baik dah. Mana awak soleh lah tu. Kalau tak soleh awak tak berdoa ke ayah mak awak. Jadi itulah sedekah jariah yang kita sebutkan sampai kepada 5 minit lagi. Kepada apa ni? Kepada si mati mati, bila dia mati inqata amalu illa min thalas. Tu dah. Jadi dia siapa? Tapi kita nak bagi perbezaan tadi zakat dengan sedekah. Jadi bila sebab kita ni selalu minta zakat. Jadi kita pun bila misal kita berhadapan dengan orang yang bagi zakat lah. Bila dia bagi zakat, ustaz minta maaf, saya baru saja bagi zakat. Sedekahnya maknanya kita tahulah sedekah zakat yang wajib dan sedekah. Duit banyak bukan duit sikit kan. Tu mana boleh bagi sedekah pun tak apa. Jadi ini masjid surau kita ni selalu nak apa ni kepada keuangan. Nak bayar ustaz kadang nak buat program-program di sini, nak edarkan tauziah kepada fuqara wa masakin, orang-orang kita bagilah sumbangan. Ingat itu sedekah daripada kita. Sedekah. Kalau boleh, ini saya nak bagi tahu, kalau boleh kita peruntukkan daripada gaji kita tu, peruntukkan dia. Berapa ratus? Aku nak bagi 200 sebulan. Aku nak bagi 500. Memang maintain sokmo wajib. Nak molek lagi kita nazar. Kalau nazar memang kita kena buat. Jadi bila kita nazar tu wajib dah kita kena buat. Dia tak boleh tarik balik dah. Tu memang dia dapat semualah. Dia panggil nazar lajas. Nazar apa tak ingat. Dia terbagi kepada 3 yang kitab fiqh yang kita belajar dulu. Itu sedekah jariyah. Wa atau zakah, dan kamu memberi menunaikan zakah. Wa'tasimu billahi wa maulakum, dan berpeganglah dengan Allah, dengan tali Allah. Wa maulakum, dialah maulakum, tuan kamu. Fa ni'mal maula, dan sebaik-baik tuan. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sebutkan di sini itulah maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan peraturan,
peraturan-peraturan, sistem-sistem yang perlu kita ikuti, yang tadi kita sebut sembahyang, zakat, itu adalah dalam bab ibadat kita kena buat. Ramai orang tak bagi zakat, terlingkupkan terlingkupkan korun kerana tak berzakat, tak mau keluar, ya. Dan dalam bab akidah kita hendaklah percaya bahawa sesungguhnya bi annal khaliqa khalaqal kaun, sesungguhnya pencipta, yakni Allah Subhanahu taala menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia, ya. Allah yang menciptakan, ya. Tak ada orang lain cipta melainkan Allah Subhanahu taala menciptakan alam ini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, ya. Allah Subhanahu taala sebut lau kana fihi ma alihatun, sekiranya ada di dalam padanya, pada langit dan bumi ini ada Tuhan yang lain, illallah, selain pada Allah Taala, la fasadata, nescaya hancurlah, rosak binasalah. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun, dan maha suci Allah Subhanahu taala yang mempunyai arsy, daripada apa sifat yang mereka sifatkan. Yang kedua, kita hendaklah percaya ni dalam akidah kita kena Islam pada akidah kita. Maknanya kalau seorang tu dia tak tahu pun, kadang-kadang dalam bab akidah ini, di Islam tapi dalam bab akidah tak tahu pun siapa pencipta Allah. Dia tahulah Allahnya, Allah yang mencipta ke macam mana ke. Ni jahil naklah ni, jahil murakkab. Ni. Ramah sangatlah. Allahu akbar, ya. Tu. Jadi Allah sahaja yang menciptakan langit dan bumi ini. Tidak ada Tuhan yang lain. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nak azan dulu. Teruskan. Yang kedua, Islam kita pada akidah kita, pegangan kita ini, bahawa kita kena yakin dan beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak mencipta alam semesta alam ini dengan sia-sia. Ayat Al-Quran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afahasibtum in annama khalaqnakum abathan, adakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia? Kita semualah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu ilaina la turja'un, kepada kami tidak kembali. Maknanya ada kamu mengira begitu? Kamu ni diciptakan oleh kami, ya Allah SWT, ada sia-sia. Dan kamu tidak kembali kepada kami, sesungguhnya kamu kembali kepada kami. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Kita semua lambat banget je, tak tahu bila. Oleh kerana itulah kata hadis Nabi, wallahu alam, saya pun nak cek balik tapi saya sebut, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berusaha dan bekerjalah kamu, kata Nabi, seolah-olah kamu tidak mati, kamu akan hidup selama-lamanya. Nabi kata kamu ni berusahalah, bekerja sungguh-sungguh, cari piti, cari harta, kerja sungguh. Nabi suruh macam tu. Tapi kita ni bila kerja, bila boleh bekerja, cukuplah setakat ni je. Kerja sungguh, seolah-olah kita tidak akan mati, kita akan hidup selama-lamanya. Bila kita hidup selama-lamanya, maka kita perlu kepada bekalan dunia banyak sikit, harta banyak, sampai bila-bila. Kalau kita boleh harta banyak, jutawan, bilianer, tak kira lah. Tak. Kita gunakan untuk Islam, kita gunakan untuk anak kita, adik-beradik kita, tolong bantu dia, jiran kita tolong bantu dia, ya. Jangan tak ingat ni orang-orang sebelah kita ni, orang kampung kita, masyarakat kita, Islam kita bantu. Dah kita banyak. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhirat kamu, seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ka'annaka tamutu ghadan, esok.
Seolah-olah kamu akan mati esok. Beramal sungguh-sungguh. Kalau kita tahu mati esok, Syekh, dah, tuan-tuan, puan-puan tahu kita mati esok ni, apa kita buat? Semua penuh dalam masjid ni, zikir semayang je. Orang hak tahu dia mati dalam penjara, zikir semayang, esok nak kena tali gantung. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nabi ajar kan? Nabi ajar apa? Zikir yang baik, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdihi. Sebut yang tu. Tamla'u ma bainas sama', tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Subhanallah walhamdulillah. Memenuhi langit dan bumi. Kita berzikir subhanallah walhamdulillah. Mulut kita biar basah dengan zikrullah. Duduk saja-saja subhanallah alhamdulillah. Pasal apa ingat esok nak mati ni? Naik kereta, bangku kat gisi dan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah, minta ampun pada Allah SWT, takut aksiden. Tahap tu. Ingat Allah selalu. Takut esok. Sebab itulah Nabi kata, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat kamu, ka'annaka tamutu ghada, ka'annaka seolah-olah kamu tamutu, kamu akan mati esok hari. Bila mati, macam kita bagi tahu tadilah, tidak ada dah amalan. Bye-bye. Tak ada amalan dah. Kalau banyak amalan kita, sedekah kita, buat amal zikir kita dan perjuangan kita kepada Islam, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa perjuangan, memperjuangkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan Al-Quran, meninggikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tak ada dalam diri kita. Tak boleh. Dalam kitab ini menyebut untuk menyempurnakan kita sebagai seorang Islam, kita kena ada sama-sama menegakkan agama Allah SWT. Berjuang juga macam orang lain. Kalau orang lain berjuang, tok guru, siapa nak mati, tak. Tengok pada dia macam sihat, tapi kesihatan, ya Allah, sana ceramah, sana sini, buat urusan untuk Islam. Kita duduk saja, tengok saja. Tidak boleh. Kita kena bersama, support dia. Kita kena sokong dengan bermacam-macam. Tak boleh orang lain dah. Saya ulur duit lah, saya tak boleh nak kerja orang lain, nak mengajar, tak boleh. Nak pergi jadi jawatan tu jawatan, tak boleh, saya bagi duit. Okey? Tu. Ya. Dan yang seterusnya, Islam kita pada akidah kita ini, kita kena yakin bahawa annallaha arsalar rusula, sesungguhnya Allah mengutuskan rasul-rasul, wa anzalal kitaba lita'rifin nasi bihi, dan dia menurunkan kitab sekaligus. Dia utuskan rasul. Allah mengutuskan rasul-rasul dan dia beri kitab sekaligus. Utuskan Nabi Musa, dia bagi kitab sekaligus Taurat. Dia utuskan Nabi Isa, dia bagi kitab Injil. Dia utuskan Nabi Daud, dia bagi kitab Zabur. Diutuskan Nabi Muhammad, junjungan besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Quran Karim untuk umat dia, menjadikan ia sebagai pedoman, panduan, peraturan. Dah ada dah. Beri atur Nabi Muhammad SAW sekali dengan kitab sekali dah, Al-Quran Karim. Pakai hak ni. Kita umat hari ni pakai ke Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Hukum hakam, nikah kahwin, pusaka. Kadang-kadang pusaka dia, bila mati seorang, pusaka dia buat nak cara. Tak boleh. Ikut Islam dulu yang terbaik. Pusaka ikut Islam dulu yang terbaik. Ikut pembahagian dari sudut Islam. Mati tinggal harta banyak ni, tanah banyak ni, wujudlah kalau misalnya kita tak boleh nak kira, jabat agama dia boleh kira. Tanah ni boleh kepada bila isteri mati. Mak boleh kalau mak ada. Kalau mak tak ada, siapa pula adik-beradik misalnya, atau anak-anak dulu. Anak-anak. Boleh kawan ni, boleh kawan ni, ikut Islam. Jangan tak bagi. Secara Islam. Lepas tu kalau nak beres sama-sama sendiri, tak apa.
Tak apalah saya tak mau. Ada, bagi dulu. Bagi dulu. Buat secara faraid. Tu. Aja dalam Al-Quran semua ada belaka. Semua ada. Dan Allah mengutuskan rasul dan dia kirim kitab Quran sekaligus. Kirim kitab sekaligus. Bagi Muhammad SAW, Al-Quran Karim lah untuk menyampaikan kepada manusia seluruhnya. Sahabat-sahabat dia bagi tahu, lepas sahabat tabi'in, tabi'in. Siapakah kita ni? Siapa Al-Quran Karim? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap ummah seorang rasul an ya'budullah, supaya sembahlah Allah SWT wajtanibut taghut, dan tinggallah yang taghut. Sekular tinggal, apa lagi, Freemason tinggal, tu taghut belaka tu, idealism, nationalism, kenegaraan, kebangsaan, tinggal tu tak betul belaka tu. Tinggal lagi benda lagi, banyaklah ideologi tu yang tinggal. Kita gunakan, kita pakai Islam yang Nabi ajar. Wajtanibut taghut, tinggal ubudullah, kita pakai Allah Subhanahu wa taala. Tu. Faminhum man hadallah, dan sebahagian daripada mereka itu ada yang Allah beri hidayah kepada mereka. Wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah, dan ada sebahagian daripada mereka itu yang telah Allah cop kesesatan mereka kerana mereka degil sangat, dan seterusnya. Sikit lagi, wa anna jazaa'al mu'min, kita kena faham ini dalam bab akidah Islam. Kita kena jadi orang Islam yang mana Islam pada akidah kita. Bab lain banyak lagi, nanti tak ada sambung ni. Akidah saja dulu. Islam pada ibadah semula, Islam pada akhlak kita kena Islam juga. Jadi akidah. Adna jazaa'al mu'min al-muti'a, dan sesungguhnya balasan orang yang beriman yang taat kepada Allah, kita kena yakin bahawa balasannya adalah wal jannah, syurga. Dia senyum kita je. Kalau kita taat kepada Allah SWT, taat. Dan sesungguhnya balasan orang yang kafir, yang asi, yang derhaka kepada Allah, huwan nar, neraka Allah SWT. Kena ingat bahawa al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Jannah itu benar, an-nar itu benar, neraka itu benar. Dah ada dah. Tu kita kena ingat. Fariqun fil jannah, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekumpulan di dalam syurga dan sekumpulan yang lain di dalam neraka sa'ir. Ada, Dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam alil jannah, insya-Allah. Dan saya rasa sekadar dulu untuk malam ni, sebagai tazkirah, bukan mengajar pun, tazkirah sini orang-orang alim belaka dah. Allah manfa'na bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Umum sekarang ke? Okey. Kita ada solat ajak, solat ajak ni untuk Wan Norisma Zalifah binti Wan Ali, sakit kanser pangkal rahim. Pagi kita buat sembahyang ajak lah, insya-Allah. Solat